Tapi saya malu ada Perdana Menteri bodoh macam ni. Otak dia nak menaikkan pendapatan negara, nak memperbagaikan pendapatan negara. Tuan-tuan tahu apa yang dia buat? Dia naikkan apa yang dipanggil sebagai denda, langgar SOP. Orang dah derita, orang dah terseksa, kena denda 1,000, orang menjerit, orang marah, kena denda 1,000. Bahalul ni naikkan kepada RM10,000. Sebab apa? Sebab diberikan peluang menjadi pemerintah mengepalai darurat dalam keadaan dia sudah tidak ada kuasa lagi. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, tak ada ke benda lain dia boleh fikir? Bodoh-bodoh Lim Guan Eng ni pun, Lim Guan Eng tahu macam mana nak jual aset untuk cover kehilangan yang cukup banyak. Tapi Muhyiddin tak tahu, tuan-tuan. Dia hanya tahu naikkan nilai denda daripada 1,000 naik kepada 10,000. Orang dah makan pun tak boleh kau nak denda 10,000. Kalau tertinggal, keluar rumah tertinggal mask tak perasan, tak pakai. Bukan semua orang cerdik. Ramai orang juga yang otak dia lembab macam Muhyiddin. Kena faham tu. Jadi kalau mereka terlupa, mereka keluar rumah tak pakai mask, kena 10,000. Mana nak cekal 10,000 ni? Masalahnya hari ni, kalau menteri yang buat salah, tak ada orang yang bising. Tak ada orang yang bising. Yang rakyat buat salah, rentas sempadan, tanpa surat, maka mereka akan didakwa di mahkamah, mereka akan kena bayar kompaun sebanyak RM10,000. Tapi, bila menteri, timbalan menteri wilayah, bukan setakat dia rentas sempadan daerah, bukan setakat dia rentas sempadan negeri, dia rentas sempadan negara, tuan-tuan. Dapat cuti 55 hari pula tu. Bergaji. Bergaji. Duit rakyat digunakan, bayar, dia bercuti. Tuan-tuan, dia punya cuti tu ada gaji. Dia boleh pergi ke luar negara. Rakyat masih sampai sekarang masih lagi tutup sempadan pintu masuk dan keluar negara. Nak keluar daerah pun tak boleh sebab ada PKP bodoh ni. Tetapi mereka, tuan-tuan, menteri tak ada masalah. Mereka boleh pergi ke Auckland, macam Santara boleh pergi ke Auckland. Alasan dia melawat keluarga. Tapi rakyat tak boleh. Adil ke ni, tuan-tuan? Mana datang adil? Kita tak boleh rentas daerah. Perdana Menteri nak main golf 5 hari yang sudah dia main di Kota Permai, boleh rentas sempadan. Nak beritahu, Putrajaya tu satu daerah, wilayah Persekutuan Putrajaya, pergi main golf sampai pergi ke Kota Permai, boleh. Saya bukan salahkan dia ni rentas sempadan. Memanglah takkan nak main dekat IOI. Sekali-sekala dia nak merasa main tempat lain. Tapi masalahnya, kenapa kau teruskan PKP bodoh ni? Kau teruskan undang-undang yang tidak yang double standard ni. Rakyat biasa tak boleh, kamu boleh. Rakyat biasa main badminton kena main single. Menteri besar daripada PAS boleh pula main double. Adil ke ni? Nak tanya sikit. Adil? Jadi jangan buat keputusan kalau kamu sendiri tak boleh patuhi apa yang kamu tetapkan ni. Jangan suruh rakyat lain patuhi. Kita pun tak nak main golf di tempat. Kalau ada rumah tu, ada kawasan, ada padang golf, tak apa. Macam Saudara Zahid ni, tepi rumah dia boleh main ceping-ceping. Tak apa juga. Tapi sekali-sekala nak juga pergi ke rentas kawasan lain. Kita tak boleh buat. Kita buat salah. Dia buat boleh. So mana datang logiknya? Naik bas, boleh penuh satu bas. Tapi sampai kat kedai, satu meja ni boleh 2 orang saja. Kemudian Menteri keluar kenyataan mengatakan satu meja boleh lebih daripada 2 orang ikut kapasiti. Tetapi dengan jarak 1 meter. Kepala otak. 1 meter. Meja ni pun panjangnya. Kalau 1 meter, takkan semua orang duduk kat penjuru. Masuk akal lah. Janganlah buat kenyataan-kenyataan bodoh macam ni. Lagi satu ni saya nak kena beritahu dengan Menteri UMNO ni. Minta maaf cakap. Sampai bila Menteri UMNO nak jadi
budak suruhan kepada Menteri Dalam Negeri mengumumkan soal, ya betul, kamu Menteri Kluster Keselamatan. Tapi hari ini disebabkan kamu mengumumkan daripada 1,000 naik ke 10,000, orang bukan salahkan Muhyiddin Yassin, orang salahkan UMNO. Sebab orang ingat arahan ni arahan daripada UMNO, Menteri UMNO. Itu sebab saya nak beritahu dengan Menteri-Menteri UMNO ni, jangan jadi bodoh. Kerana kamulah nanti pilihan raya akan datang, UMNO akan merasa azab dia. Kerana kita terpalit memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Itu sebab hari ini Menteri-Menteri UMNO kena buat keputusan. Tak apalah 3-4 bulan tak ada jawatan menteri, tak mampusnya. Kan? Apa yang kamu ada dah lebih daripada cukup untuk survive. But bila kamu jadi juru cakap kepada mereka, kenapa mereka tak suruh orang lain buat keputusan berkaitan dengan hak ehwal Menteri Dalam Negeri? Kenapa suruh Menteri Pertahanan menjawab? Betul dia kluster keselamatan. Tetapi hakikat dan realiti dia, menteri-menteri kita ni fikirlah. Hari ni yang orang benci siapa? Menteri yang menjawab soal keselamatan. Siapa dia? Menteri UMNO. Hari ni orang yang marah sangat pasal kes COVID. Orang marah dengan siapa? Orang marah dengan Menteri Kesihatan. Sebab apa? Sebab Menteri Kesihatan ni datangnya daripada UMNO. Kita tak kisah, tuan-tuan. Tapi takkan tak nampak perancangan mereka ni macam mana nak menguburkan UMNO. Semua benda yang sepatutnya dijawab oleh menteri-menteri mereka diam, tuan-tuan. Akhirnya yang menjadi mangsa yang terpaksa mengumumkan keputusan Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri daripada Bersatu ni. Yang dia suruh umum, tuan-tuan, ialah menteri daripada UMNO yang menjaga tentang keselamatan. Jadi apa jadi pada negara kita? Apa jadi kepada parti kita? Lambat laun, saudara, bila keputusan yang tak popular yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin terus menerus, tuan-tuan, disalurkan oleh menteri datang je daripada UMNO. Lambat laun, tuan-tuan, orang akan marah ke UMNO, padahal UMNO hari ini berada dalam keadaan tak boleh buat apa-apa. Semua keputusan dibuat oleh Mahathir. Dan rakyat hari ini bertanya, kalau kita tak setuju soal moratorium tak diberikan lagi, kalau kita tak setuju soal duit KWSP rakyat, hari ini rakyat menunggu, tak sabar nak menunggu 8/3. Kalau 8/3 dapat keputusan positif, tak apa. Tapi boleh saya jamin, tuan-tuan, banyak keputusan negatif akan diperoleh oleh rakyat. Pada ketika itu, tuan-tuan, siapa yang akan rakyat maki? Mereka akan maki Muhyiddin. Dan jangan lupa, mereka juga akan maki PAS, mereka akan maki UMNO, kerana UMNO hari ini masih lagi memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Hari ini tengok, takkan tak boleh fikir, mereka dah curi 2 orang daripada PKR. Nak mencukupkan 111 balik yang menyokong mereka. Apa lagi UMNO kena buat? Inilah masa UMNO kena buat keputusan, tarik sokongan. Kalau tak nak tarik sekarang, senang. Sekarang semua bagi apa yang dipanggil sebagai ayat-ayat yang memuji Muhyiddin, ayat-ayat yang bagi Muhyiddin syok, seolah-olah dia ada sokongan, biar dia buat parlimen. Bila parlimen bersidang, ngap satu kali kita makan dia. Kita pastikan mereka ni hilang majoriti ketika berada di dalam parlimen, ketika berlangsungnya sidang parlimen. Jangan pedulilah orang lain nak cakap apa. Tarik ni semua, supaya we can settle this once and for all. Kita boleh pastikan dunia tahu, walaupun ada orang lagi masih nak melindungi Muhyiddin ini, kita pastikan dunia tahu bahawa UMNO mempunyai prinsip yang tegas. Kita tak akan bersekongkol dengan pemimpin yang bodoh, pemimpin yang zalim, pemimpin yang langsung tidak mengambil kira nasib rakyat dikala rakyat tengah susah. Kita kena tegas. Barulah nanti pilihan raya akan datang, adalah lagi rakyat nak mengundi kita ni, tuan-tuan. Jangan syok bila ada pool ni. Nak kena ingat, pool ni dia orang sokong Najib Razak. Sebab Najib Razak konsisten, saudara-saudara, konsisten membela nasib rakyat.
Tapi ada setengah-setengah pemimpin di dalam UMNO, kita minta keluar, tinggalkan Perikatan Nasional, tak mau tinggal. Masih sayang jawatan. Takut jawatan menteri hilang, takut lawan timbalan menteri hilang, takut kursi JLC hilang. Problem macam ni. Akhirnya bila rakyat salahkan Muhyiddin, ianya akan terpalit pada UMNO. UMNO juga yang rosak. Kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Dia orang dah bersedia, kita belum bersedia. Tapi kita di